الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Puan Sabariah selaku penganjur SPAQ. Seterusnya, seluruh pihak pengurusan, moderator pentadbiran SPAQ dan yang saya kasihi, yang saya raikan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya nak buat selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya kita berkumpul pada hari ini yang mana pada bulan Safar. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati setiap yang kita lakukan dan mencapai keredaan di sisinya, insya-Allah, amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung perbincangan hadis yang ke-18 pada pagi ini, suka untuk saya sekadar peringatkan, bila kita masuk bulan Safar ni akan tersebarnya satu amalan yang mana saya perhati ni, amalan ni digempakkan balik, kita apa istilah, diviralkan balik, start bermula dari tahun lepas. Walaupun saya yakin dan percaya bila sebut mandi Safar, rata-rata kita semua dah tahulah tentang pengharamannya yang disepakati empat mazhab, kerana adanya kepercayaan yang karut, lalu adanya unsur syirik. Yakni bila kita menganggap sesuatu tu pasti akan berlaku kan, sedangkan tak disebut pun dalam Quran ke hadis. Even kalau ada paling kurang hadis dhaif pun masih lagi boleh kita pertimbangkan lah, sekiranya tidak dhaif jiddan kan, dhaif yang masih ringan. Tapi bila tak ada, kemudian kita mengkhususkan Rabu terakhir Safar akan berlakunya perkara yang sial ataupun balak tu, lalu tambah lagi kepercayaan bila kita mandi Safar tu akan mengangkat balak tu.
Jadi kat situlah dia ada unsur syirik kerana kita seolah-olah menafikan kekuasaan Allah. Kan, di manakah kekuasaan Allah kat situ? Kan, kita mengada-adakan perkara balak tu. Lepas tu kita pula yang menghususkan mandi tu. Kononnya nak buang sial, maknanya tak kenalah balak tu. Lalu kat sini mana peranan Allah? Jadi sebab itulah yang disepakati empat mazhab, kan amalan ini datang daripada jahiliah. Lalu kita pula terkena tempiaskan, lalu kita buat. Maka saya yakin dan percayalah benda ni majoriti tahu. Tapi yang berlaku pada tahun lepas, yang mana saya juga rasanya dah pernah sebut, tapi sekadar peringatan, yang mana disebar dalam media sosial, yang saya perhati tu TikTok lah, yang disebarkan, dia bukan suruh kita mandi, tapi dia suruh kita solat. Solat mengangkat balak. Dengan kepercayaan yang sama. Benda sama je yang saya sebut tadi tu kan. Benda sama je, kepercayaan, cuma dia tak suruh kita mandi. Sebab kalau semua mandi, kita dah tahu perkara itu adalah haram kan. Dan memang dibincangkan dengan meluas. Tapi dia tukar sikit lah, dia suruh kita solat. Solat angkat balak. Lalu bila tengok dalam TikTok yang saya perhati tahun lepas lah, banyak yang jadi viral sebab ramai orang yang share-share, yang menjadi tontonan ramai lah, komennya, like-nya. Yang penting tu yang tontonan tu kan, sebab begitu ramai kan, ratusan ribu juga kalau kita campur semua. Saya rasa mungkin lebih daripada tu. Jadi yang bila tengok rata-rata komen ni kita boleh tahulah dia punya feedback daripada penonton kan. Majoriti yang sebut adalah dia sebut apa? Dia sebut sampai contohlah ayat yang saya masih ingat, dia kata takutlah nak keluar pada bulan Safar ni. Lebih kurang begitulah, maknanya dia dah percayalah dengan benda tu. Ada juga yang majoriti sebut qabil tu, aku terima nikah lah, aku terima amalan ini kan, qabil tu ijazah amalan ini. Jadi ramai, rata-rata majoriti yang komen benda tu, dan saya kira sangat minimum yang menegur perkara tu, mana sumber dia. Sebab dalam video tu pun bukannya ada ustaz yang bercakap ke apa, dia cuma letak keratan daripada kitab pun tidak dikenal pasti, keratan tu pun dalam bahasa Arab, kemudian terjemahan dekat tepi, orang tulis sendirilah terjemahan tu, dan dia tulis je tulisan je tu, dia buat dalam bentuk video lah, dan itu dia yang dia sebarkan. Tak ada langsung sumber Quran, hadis, even kata-kata daripada ustaz ke kan pun tak ada. Tapi macam tu je orang share, dan punyalah ramai orang percaya dengan benda tu. Macam tu je kan. Dia at least kita double check lah kan, cross check dengan para guru ke apa, sebab benda tu baru kan, tak pernah dengar. Sumber Quran hadis pun tak ada, mestilah kita rasa ragu-ragu. Tapi majoriti yang komen macam tu lah. Tak tahulah komen tu nak kata serius ke apa kan, tapi saya kira serius lah tu. Jadi benda ni saya kira takutlah tahun ni akan diulang balik, ulang siaran. Jadi sebab tu saya sebut siap-siap, kita ambil peringatan, di mana janganlah kita tertipu dengan sekadar perkongsian macam tu yang tak ada langsung sumber. Tak ada sumber langsung, takkanlah kita ditipu, scam macam tu je. Kan, at least kita mestilah kena check juga kan benda tu. Sebab tentang agama kan, tentang dunia kita boleh check, kita boleh double check, kita tanya ramai orang nak pastikan betul-betul kan. Even nak beli barang yang murah pun, kalau bab agama lagilah kita kena pastikan, jangan main kita amal sahaja kan. Asalkan kita fikir solat ni boleh lah, solat je bukan saya buat maksiat. Jadi kalau solat pun buat pada waktu yang haram, solat yang tak terkecuali lah kan, contoh solat sunat pada waktu yang haram, tetap dia berdosa kan, walaupun nampak macam solat, tapi itulah kata ada disiplin dia. Jadi sebab itu saya kira benda ni saya kena sebut, peringatan lah kan. Jadi kalau contohlah viral balik tahun ni, cuba kita buat teguran. Kalau ada orang yang sampaikan pada kita buatlah teguran. Kena peringatkan balik. Kadang-kadang orang tak ambil berat sangat, tak kisah. Akhirnya pun dia menggunakan alasan, saya solat je pun. Tapi dia tak faham kan, solat tu pun ada yang menjadikan ia haram kan. Termasuklah puasa pun. Jangan kita fikir asal puasa je, okey benda baik. Tak semestinya, tengok disiplin lah. Kalau kita kata puasa pada waktu yang haram, hari yang haram, memang haram lah hukum dia. Walaupun kita puasa kan. Itu nak kata Islam ni adalah disiplin. Jadi sebab itu sama-sama kita ambil berat,
Mudah-mudahan kita terhindarlah daripada segala fitnah dan ujian berkenaan agama di akhir zaman. Mudah-mudahan terhindar daripada kejahilan, insya-Allah. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan perbincangan hadis yang ke-18 bertajuk penguasaan ilmu diuji sebelum berdakwah. Penguasaan ilmu diuji sebelum berdakwah. Kita tengok dulu hadis dan kita cuba fahamkan apa yang boleh kita ambil sebagai iktibar. Hadis disebut daripada ahli Hims yang terdiri daripada kalangan pengikut Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mengutuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, kan yang mana Nabi hantar untuk menyebarkan ilmu di situ, kan, memimpin umat di situ. Bagi dia bertanya dengan cara yang ini mengujilah Muaz ni. Bagaimana engkau menentukan hukum sekiranya berlaku sesuatu? Lalu Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan kitabullah, yakni Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, sekiranya perkara itu tidak ada dalam kitabullah. Lalu Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah, apa yang dia belajar dengan Nabi. Lalu Rasulullah bertanya lagi, sekiranya tiada dalam sunnah dan kitabullah. Ini menarik ni. Lalu Muaz menjawab, aku akan berijtihad, memberi pandangan lah dengan pandangan aku, dan aku tidak akan berlebih-lebihan. Lalu Rasulullah mengusap dada Muaz dan bersabda, macam inilah kan, macam ni, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Ni ada utusan Rasulullah, maknanya siapa yang Nabi pilih, yang ini Muaz ni lah. Jadi ni dalam Sunan Abi Daud nombor 3592, hadis yang disebut sebagai hasan, yang diterima lah, yang kita kenal lah, kita dah biasa dengar hadis ni, saya yakin. Jadi ibu-ibu sekalian, ini satu turutan yang kita patut ingat dalam kita beramal dan dalam kata apa, agama Islam. Yakni yang penting adalah pertama sudah pasti Al-Quran, kalamullah lah, tentang firman-firman Allah. Tapi kita tak boleh nak terus baca dan kita sendiri buat hukum, kan. Maknanya kita nak kata sandaran dalam Islam ni berpandukan Quran dulu. Kemudian barulah tengok kepada hadis berkaitan dengan Nabi lah, berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menarik ni, bila tak ada dua ni, makalah datang ijtihad. Kan datanglah ijtihad, yang maknanya daripada sahabat. Betullah ada dalam sumber hukum, kan, yang mana kita tahulah, kita sedia maklum, Quran, sunnah, kemudian yang diamalkan ijtihad, kemudian qiyas. Jadi kenapa kat situ, kan, apa ni, kita kata adanya pendapat itu kerana dia akan mengikut zaman. Dia kadang-kadang macam hari ni lah, banyak benda yang tidak kita dapat direct sebab zaman Nabi dan zaman kita banyak perbezaan. Tapi dia mengikut kaedah-kaedah tertentu macam qiyas, kemudian apa yang disepakati oleh para alim ulama, kan. Jadi mereka banyak mengkaji, mereka banyak mempelajari ilmu. Jadi mereka akan berikan satu hukum. Jadi hukum itulah kita akan pakai. Guna pakai maknanya sampailah berlaku kiamat pun, macam-macam isu yang datang pun tetap kaedah yang sama. Jadi kita kena ingat kat situlah, bukan kita ikut kepada nafsu kita, bukan ikut logik sahaja. Jadi itu apa yang sepatutnya kita fahami daripada sudut susunan dalam sandaran kepada Islam. Jangan kita rasa ramai orang buat, kita pun ikut. Ingat di akhir zaman ni, kena ingat antara tanda-tanda kecil akhir zaman, kan, berlakunya kiamat ni, iaitu banyak diangkatnya kejahilan. Jadi contoh macam tadilah saya sebut tentang isu tadi, kan, solat mengangkat balak. Jadi nampak macam betul, kan, nampak macam baik, apa salah, kan. Tapi itulah contohnya di mana perkara tu tak ada dalam Islam pun. Jadi bila kita hanya mengikut logik, hanya mengikut majoriti, kalau kita tengok majoriti dalam video tu, kan, sokong benda tu. Dia memberikan komen yang positif, seolah-olah betul-betul, kan. Kalau kita tengok dari sudut TikTok aje, contohlah dalam media sosial je, kita tak ambil yang benda lain, tak tengok benda lain, mesti kita akan anggap, oi ramai sokong ni. Mesti logik kita akan fikir, ni mestilah betul-betul ramai yang sokong. Tapi kena ingat, kita ni di akhir zaman, banyak fitnah, ujian terhadap agama yang kita hadapi ni.
Jadi sebab itu kena betul-betul ingat pada hadis Nabi menggenggam kan, menggenggam sunnahnya, berpegang teguh dengan Quran dan sunnahnya kan. Sebab apa dia, inilah contoh-contoh situasi yang akan berlaku. Even nanti lagi dekat dengan hari kiamat, lagi bertambah lagi macam-macam ujian. Waktu tu jangan ada apa-apa sifat yang mengganggu kita. Contoh taksub. Bila taksub, kita akan percaya susuk tubuh badan. Sosok tubuh badan. Lalu apa je yang disebut, kita akan terima. Kan kadang-kadang benda salah pun kita akan masih backup je. Sebab apa? Tak menilai dengan adil. Itu bahaya juga tu. Kan kadang-kadang hari ni pun dah ada dah sifat-sifat macam tu dalam sebahagian kecil orang. Di mana bila dah taksub, kadang-kadang benda salah pun masih lagi nak backup. Masih lagi tak nak terima kesalahan tu. Itu bahaya. Jadi sebab itu kita sebut kat sini, apa pun nak beramal biarlah dia berpandukan dengan nas yang jelas. Rujuk kepada ahli dia. Jangan bagi alasan ramai buat saya pun ikut. Kemudian apa lagi? Kita kata benda baik apa salah. Dia nak tahu benda tu baik ke tak baik pun kena rujuk dengan ahli ilmu. Dengan ahlinya. Mereka yang tahu, mereka nilai hukum berpandukan itulah Quran, sunnahnya, ijma' ulama'nya. Kan jadi sebab itu kita kena sentiasa merujuk mereka. Jangan sekadar merujuk dalam media sosial yang kita tak pandai menilai kan, tak pandai nak check betul-betul. Jadi kalau tak pandai, tanyalah pada ahli dia. Ni tentang susunan yang kita kena ingat sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang hamba Allah. Okay, tengok apa ulasan dia. Pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah menguji Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum menghantarnya ke Yaman sebagai pendakwah yang akan mendidik penduduk negeri itu. Meneliti riwayat sirah, Mu'az bin Jabal antara tokoh sahabat yang dilihat banyak menerima sentuhan tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah. Jadi ini menunjukkan apa? Dalam kita nak mendidik ataupun menyampaikan dakwah, dia bukan sekadar penting ilmu. Yang penting juga seni dalam berdakwah. Maknanya apa? Kalau tengok pada hari ni kan, tengok di Malaysia je lah, senang kan, kita boleh tengok sendiri. Dalam bentuk dakwah ni, kadang-kadang kita tengok pengisian ataupun isi dia, konten dia, kadang-kadang konten simple ataupun konten berulang, konten yang sama. Kita pun dah tahu tentang nikmat, azab. Macam kita rasa benda tu kadang-kadang macam berulang lah. Ini beza, persepsi ni berbeza. Bagi orang yang awam dan bagi orang yang menuntut ilmu, dia rasa berbeza. Kalau orang menuntut ilmu, dia dengar video yang jenis yang kata sentuhan hati tu, jenis yang mungkin letak background yang sedih ke kan, lepas tu cara bercerita ataupun cara menyampaikan tu menyentuh hati lah. Itu ataupun ada satu lagi contoh dalam bentuk yang ada unsur lawak sikit kan. Jadi bagi orang awam ni sesuai. Walaupun konten dia kadang-kadang sama je, berulang, kita pun dah boleh teka dah benda yang sama je kan. Tapi kenapa dia lebih ramai pengikut? Sebab apa? Majoriti yang ikut ni orang awam dan mereka memerlukan seni dalam dakwah tu kan. Dan itu bagi orang awam lah, majoriti yang kat mana-mana pun begitulah, even kita di Malaysia pun sama. Tapi kita ni, yang saya kira majoriti balik kita dalam live dalam Google Meet ni, saya yakin dan percaya kita ni bukan sekadar orang awam, tapi kita adalah penuntut ilmu. Maknanya kita dalam keadaan mentaliti kita kena ubah sikit, iaitu kita tak nak sekadar dengar ceramah yang betul lah kata menyentuh hati, yang sekadar konten dia kadang-kadang benda kita dah tahu. Itu pun boleh dengar juga, tapi yang lagi penting kita kena upgrade menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni dia lebih serius. Dia bukan sekadar yang basic tu. Basic tu boleh lah kita masukkan unsur-unsur lawaknya kan. Mungkin unsur-unsur yang menyentuh hati, menangis, muhasabah. Boleh, tapi kita kena upgrade. Bila masuk sebagai penuntut ilmu, dia kena lebih serius dengan ilmu. Maknanya kita kena main-main dengan istilah. Contohnya macam Quran, mungkin adalah dia punya ilmu-ilmu, cabang ilmu dia. Macam hadis, ada cabang-cabang ilmu dia. Jadi kita kena lebih detail sikit, ambil tahu lagi banyak hadis, banyak ayat Quran, dan mungkin tafsirnya, mungkin huraiannya, tadaburnya.
Jadi kat situlah akan berlaku peningkatan ilmu. So kita nak dalam kategori macam tu. Jadi sebab itu bila masuk sebagai orang yang menuntut ilmu ni, mesti dia kata kena lebih serius lah. Lebih serius untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, baru kita dapat dia punya hasil. Nak jadi pendakwah pun kena begitu. Walaupun kita kata saya ni bukan ustaz kan, saya ni bukan background agama. Bukan syarat dia macam tu. Kan, dia bukan syaratnya macam tu. Yang penting kita bersedia untuk meningkatkan ilmu. Itu yang penting. Jadi biar kita jadi orang yang macam tu, baru kita dapat semakin mensebarkan pada orang pun ilmu yang lebih banyak. Tak adalah benda yang kadang-kadang benda yang sama, berulang. Tapi kalau kategori orang awam, sampailah macam tu. So kita kena pandai. Dua-dua pun kita nak. Tapi tengok pada audience. Tengok pada audience kita siapa. So audience kita tu kalau jenis yang awam, jenis yang basic, sampaikanlah benda basic. Kan mungkin kenalah pandai sentuh hati sikit, kan kena pandai sikit buat senilah dalam dakwah tu, mengayat sikit ke, kan bagi dia muhasabah, bagi dia menangis sikit. Kan tapi kalau audience yang lebih tinggi, so kita sampaikan ikut level mereka. Macam tu. Yang penting kena sentiasa kita meningkatkan ilmu. Jangan ilmu di tahap yang sama. Jangan sekadar kata kita belajar kan benda yang asas, benda yang wajib fardu ain. Itu pun kita nak, memang itu penting. Dan dalam masa sama pun kena tingkatkan juga ilmu-ilmu yang lain. Itu kena ada. Baru kita semakin berkembang ilmu yang kita dapat. Jadi kita jadi seorang pendakwah yang macam itulah. Yang kedua, Rasulullah SAW mendidik Muaz melalui pelbagai situasi, santai maupun dalam keadaan serius. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajar Muaz ketika baginda menunggang bersama beliau. Rasulullah memanggil Muaz sebanyak 3 kali dan 3 kalilah Muaz menyahut. Okay, setelah panggilan ketiga Rasulullah bersabda, yang bermaksud bawah tu, tahukah engkau bahawa tidak ada seorang yang mengucapkan syahadah, yakni la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ikhlas dari hatinya, diharamkan ke atasnya neraka. Dialog ni tak terhenti di sini sahaja. Mendengar hadis ni, Muaz memberikan reaksi spontan kepada Nabi SAW. Kata Muaz, kalau begitu lebih baik aku maklumkan perkara ini kepada mereka, kepada orang ramai lah, kepada sahabat lain. Rasulullah menjawab, kalau begitu aku bimbang, mereka akan duduk diam sahaja, tidak berusaha beribadah kerana tahu setiap Muslim akan ke syurga. Ni hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Baik, jadi apa maksud dalam hadis ni ya? Kalau kita perasan kan, apa kaitan yang kita nak sebutkan ni? Kita tengok balik kan, yang mana cara Nabi mendidik Muaz ni kan dalam setiap perkara. Sebab Nabi nampak Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ni sebagai seorang yang ada sifat pendakwah. Sifat pendakwah ni macam mana? Kan sifat ni dia dalam keadaan setiap benda yang dia dapat, dia cuba nak sampaikan. Dia akan usaha nak sampaikan. Sebab itu sifat kita yang kita kena ada. Dia ada berbeza kalau ada orang dia menjadi pendengar kan. Dia mendengar hanya untuk diri dia. Ada orang mungkin dengar pun kadang tak berapa fokus. Okay. Tapi ada orang ni jenis yang, oh ni aku dah dengar ni, aku kena sampaikan pada orang lain. Aku kena ajak orang lain buat. Dia ada sifat tu. So sifat itulah yang perlu kepada seorang pendakwah. Dia bukan simpan seorang-seorang. Itulah istilah dia kan. Dia akan sentiasa nak sampaikan. Jadi bila Nabi sebut macam ni kepada Muaz, apa yang Muaz kata? Nak bagi tahu kepada mereka, kepada sahabat yang lain. Nabi menghalang kat situlah. Nabi sebut kat situ, aku risau kalau mereka dengar benda ni, mereka hanya amalkan dengan benda yang asas, tidaklah semangat dalam beribadah. Walaupun ini tercatat dalam hadis Al-Bukhari, tapi kita kena ambil sebagai satu manfaat ilmu, di mana ciri seorang pendakwah ni dia kena sentiasa bersungguh-sungguh menyampaikan kepada orang lain. Betul ibu sekalian, saya selalu pesan bila kita dapat apa-apa saja ilmu, walaupun benda tu basic ke kan, benda tu simple sedikit pun, dalam setiap pengajian lah majlis ilmu kita kan, yang kita catat ke, kita mungkin ambil nota dan sebagainya, itu untuk diri kita dan perlu juga kita sampaikan kepada orang lain. Sedikit pun tak apa, benda yang
simple, pendek pun tak apa. Yang penting sampaikan. Kita jadikan sifat tu biasa. Barulah kita amalkan setiap yang kita dapat ni jadi satu kebiasaan, kita akan sampaikan pada orang. Itu kena ada. Itu sifat pendakwah. Dia bukan hanya orang kena ingatkan, sampaikanlah, catatlah, tak. Dia sebagai seorang yang menuntut ilmu, automatik bila kita dah tahu kita ni nak menuntut ilmu, mesti kita akan ready dengan catatan. Bergantunglah pada orang. Mungkin ada orang dia selesa mencatat handphone, mungkin ada orang rakam ke, video ke, audio ke, mungkin ada orang tulis. Kaedah tu berbeza lah, wasilah tu berbeza, tapi maqasid matlamat dia sama. Bila menuntut ilmu mesti dia akan mengambil faedah, dia tak akan sekadar mendengar. Mendengar tu orang awam. Dia menuntut ilmu mesti ada dia punya catatan. Ikutlah cara masing-masing. Dan sebagai seorang pendakwah ni mesti dia akan usaha sampaikan, sentiasa menyampaikan. Kena ada sifat tabligh yang ada pada yang wajib kepada Rasul tu. Kita kena ada sifat macam tu. Itulah macam itulah sifat yang ada pada Muaz. Sebab itulah Nabi pilih Muaz ni pergi mendidik orang Yaman. Kan pergi menjadi, Nabi mengutuskan beliau Muaz ni ke Yaman. Nabi nampak semangat dakwah tu. Betul Nabi pilih Muaz. Kan Nabi, bila Nabi buat pilihan ke, Nabi buat keputusan ke, mesti ada hikmah dia. Mesti ada sebab. Termasuklah dalam sebab Nabi pilih Muaz. Yang ketiga, respon Rasulullah SAW ni jelas menunjukkan bahawa baginda SAW bukan sahaja mendidik Muaz, bahkan menguji Muaz supaya bijak berinteraksi dengan manusia. Bukan semua perkara perlu kita sampaikan kepada semua orang. Tu kena ingat tu. Pendakwah harus pandai membaca minda audiens lah. Muaz kemudian mendiamkan hadis ini. Hadis ini hanya dah disampaikan oleh Muaz sebelum beliau meninggal dulu. Ini saya sebut tadi tu. Kan? Yang mana beliau tak sampaikan kepada sahabat kecuali akhir sekali. Maknanya di akhir-akhir hayat beliau, Muaz baru sampaikan. Kerana apa? Kerana berpegang kepada pesanan Nabi SAW tadi tu. Jadi Nabi Muaz sampaikan, kalau tak nanti dia tidak menjadi, dia akan dilupakan lah. Jadi tidak disampaikan kan. Tidak diwarisi, nanti tidak tercatat lah dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi sebab itu disampaikan, tapi di akhir-akhir hayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita kena note point kat nombor 3 ni, iaitu bukan semua perkara kita kena sampaikan pada orang, pada semua orang. Dan pendakwah ni kena pandai baca minda audiens. Kita kena fikir, jangan fikir daripada kita je, perspektif kita. Kena fikir perspektif orang yang mendengar. Jadi sebab itu saya nak betulkan, kita kena sama-sama muhasabah kan. Bila kita belajar dalam apa-apa kuliah, majlis ilmu kan, kita sebagai audiens, sebagai jemaah, kena readykan diri kita sebagai seorang yang menuntut ilmu. Jangan sampai bila pun, sebab dari dulu sampai sekarang, sampai bila-bila nanti, kita masih berpegang pada ayat kita ni orang awam. Kita ni orang awam. Jadi akhirnya yang dibincangkan hanyalah benda-benda yang awam. Jadi kalau orang awam ni yang kita kata sesuai pada hari ni, kacamata hari ni adalah dalam media sosial itu ya. Itu maksud orang awam. Maknanya orang siapa-siapa boleh tengok. Kan orang yang random buka TikTok, buka Instagram, mungkin apa lagi YouTube, dia buka video. Dia sebagai orang random lah mungkin. Kadang-kadang budak pun ada kan, sekolah menengah ke, mungkin pelajar di universiti yang tengah belajar. Macam-macam lah orang, mungkin ada yang dah dewasa yang mungkin tak biasa pergi ke masjid semua kan. Jadi dia buka, dia dengar random video. Jadi kat situ kita boleh kata dia tu, audience tu adalah more kepada awam. Tapi dalam konteks bila kita sebagai jemaah yang menghadiri majlis ilmu, termasuklah online ke, di surau masjid ke, kita sepatutnya kita kena ingat, kita ni jangan jadi orang awam lagi. Jadilah penuntut ilmu. Kan? Maknanya meningkatkan sikit kita punya semangat untuk menambahkan ilmu. Ni kalau kita masih berpaut pada tag ataupun label orang awam, jadi akhirnya kita susah nak meningkatkan ilmu. Sebab itulah sampai hari ni pun kadang-kadang orang yang menghadiri majlis ilmu di tahap yang sama sahaja. Sebab apa? Bila tengok sedih. Dia datang majlis ilmu, kadang-kadang istiqamah lah setiap malam ke apa kan. Tapi
sebagai seorang yang hanya mendengar, kadang-kadang mendengar pun tak, dia sembang kat belakang ke kan, dia main handphone, kita memang sangka baik, tak apa. Tapi dia diri sendirilah dia kena muhasabah lah. Walaupun kita peringatkan kan. Dia sepatutnya paling cikai pun, dia adalah mencatat, dia adalah kata apa, rujukan nota. Sebab kita penuntut ilmu macam kita hantar anak pergi sekolah lah. Takkan kita hantar lepas tu dia lenggang diri je kan. Itu masuk kelas pun dia dengar je. Lepas tu nak dapat apa bendanya kan, dapatlah juga mungkin sikit. Tapi banyak tak ingat lah. Sebab tu kita kena ada rujukan nota. Sebab itulah contoh kita tengok kenapa Quran itu disusun balik kan, kemudian hadis itu direkodkan. Inilah bukti ilmu itu perlunya catatan. Jadi kita sendiri kena betulkan cara kita menuntut ilmu, dan kita juga kena pandai untuk menyampaikan. Maknanya slow-slow lah. Yang penting orang yang mendengar tu didapat manfaat ilmu. Kena tengok audience. Jadi kalau audience yang mungkin yang baru start tu kena pelan-pelan lah. Kena ikut dia punya apa kemampuan kan. So macam tu. Jadi yang penting paling basic asas kena ada dalam penuntut ilmu adalah mencatat. Itu paling basic. Kalau itu pun kita tak buat, jadi sampai bila pun jadi nak dapat manfaat ilmu tu payah sebenarnya. Kan bila ada catatan baru kita boleh tengok balik, baru kita boleh dapat balik, ya kata refresh balik apa yang kita belajar. Kan belum kata suruh hafal ke apa lagi kan. Ni paling kurang mencatat tu kena ada. Rujukan kita sendiri. Yang penting bila kita lagi catat, lagi mudah kita nak ingat sebenarnya. Jadi kita kena berubah ke situ. Jangan sekadar kita hanya mendengar sampai bila mendengar. Jadi sebab ini bukannya hiburan. Ini kelas yang kita nak dapatkan ilmu. Kita kena ingat kita ni sebagai orang yang menuntut ilmu. So kena ada step yang sesuai untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Satu je kita nak tanya diri sendirilah kan. Sampai bila kita nak jadi orang awam? Sebab kita sendiri adalah menuntut ilmu. Kita sendiri adalah orang yang semakin meningkat usia. Kan, tapi takkanlah semakin meningkat usia masih lagi kira orang awam. Sampai mati pun orang awam. Lepas bila nak jadi penuntut ilmu kan, bila nak upgradekan kita punya ilmu, nak jadi terbaik lagi dalam kita beramal. Kalau sekadar hanya orang awam sampailah bila-bila. Kan tu kita kena muhasabah lah, tanya diri sendiri kan. Okey, setelah nombor 4, setelah segala proses pembangunan dai dilakukan oleh Rasulullah melalui pelbagai wasilah tarbiyah. Rasulullah sendiri mengiringi Muaz sebelum dihantar menjadi pendakwah. Ketika itu Muaz menunggang tunggangannya dan Rasulullah berjalan di samping tunggangan Muaz. Situasi ketika itu amat menyedihkan. Rasulullah berterus terang kepada Muaz, wahai Muaz, barangkali engkau tak dapat berjumpa dengan aku lagi selepas ni. Dan barangkali selepas ni engkau hanya akan lalu di hadapan masjid dan kubur aku sahaja. Muaz lalu menangis dengan tangisan yang dahsyat kerana perpisahan dengan Rasulullah yang akan berlaku. Baginda seolah-olah sudah mengetahui akan ajalnya. Inilah yang berlaku bila Muaz dah dihantar ke Yaman, maka memang tidak lagi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi perpisahan sebenarnya yang berlaku tu. Nabi dah nampak waktu tu dah sesuai untuk Muaz ni pergi mendidik ataupun pergi berdakwah ke Yaman. Jadi itulah Nabi hantar dan tak dapat nak jumpa lagi dah. Perhatikan di sini bagaimana Rasulullah membangunkan seorang pendakwah. Baginda sentiasa mendampingi Muaz, menegur Muaz, memberikan didikan tarbiyah sama ada cara langsung ataupun tak langsung. Rasulullah kemudian menguji Muaz lagi, memastikan beliau mempunyai persediaan yang cukup sebagai seorang pendakwah. Bahkan Rasulullah sendiri mengiringinya dan menghantarnya ke Yaman sebagai pendakwah. Begitulah situasinya hari ini. Pendakwah seharusnya diberikan latihan, dibimbing dan diberikan ujian agar mereka benar-benar memahami peranan sebagai seorang yang mewarisi tugas para rasul. Jadi kita ambil poin yang paling penting yang nombor 6 ni kan, yang mana kita kata latihan. Jadi sebagai seorang pendakwah kan, latihan kita apa? Latihan kita adalah apa yang kita mencatat, apa yang kita ulang kaji. Bimbingan kita menerusi para guru, para asatizah yang kita hadiri kelas, kita ambil faedah ilmu kan, itu bimbingan. Dan ujian ni sebenarnya tidak ada pun lah kan, ataupun mungkin sebab jarang kita dengar lah majlis ilmu ni ada soal jawab
yang daripada apa yang dia sampaikan. Macam kalau di sekolah universiti tu sesuai kita buat. Betul lah dia adanya ujian kat situ kan, peperiksaan yang macam-macam lah cara dia tu. Tapi akhirnya untuk apa? Menguji kefahaman. Sebab daripada kefahaman tu kita tahu berapa banyak yang dia dapat. Sebab kalau orang yang mungkin nota tu ada, mungkin latihan tu ada, mungkin bimbingan guru tu semua ada kan. Tapi belum tentu dia akan menguasai ilmu tu. Betul lah adanya peperiksaan. Kan. Sampai mana, peringkat mana pun, tetap ada peperiksaan. Even kalau daripada skop pekerjaan pun nak mungkin naik pangkat ke apa pun, kadang-kadang ada peperiksaan. Pasal apa dia nak tengok penguasaan kita terhadap pangkat tu, apa dia punya ujian tu, kan, peringkat tu, adakah kita dah lepas. Sebab itulah adanya ujian. So macam kita ni mungkin tidaklah terus terang ujian tu. Yang penting latihan, bimbingan semua kita kena teruskan. Kita kena bersemangat supaya menjadi seorang pendakwah yang berkualiti. Kan, tidaklah hanya alasan kita menyampaikan apa yang kita dengar. Tak ada. Bukan macam itu sahaja. Kan, berbeza kan kalau orang awam, kita bandingkan orang awam dengan penuntut ilmu. Orang awam dia dengar je kan. Lepas tu dia sampaikan. Penuntut ilmu dia dengar, dia mencatat, mungkin dia akan rujuk-rujuk sikit, dia baca-baca, dia tambah-tambah sikit lah bacaan dia. Dia dengar pula video-video yang lain kan. Jadi dia akan lebih dapat banyak ilmu, manfaat ilmu. Kemudian bila dia sampaikan, mesti ada berbeza. Bila penyampaian dia, orang yang awam tadi, bila dia sampaikan, lepas tu bila orang lain tanya, mana dengar ni, mana tahu ni, dia cuma akan sebut apa? Dia akan sebut berpegang pada, saya dengar daripada sekian-sekian. Ataupun saya pernah dengar lah, tapi tak ingat lah kat mana. Kan? Apa rujukan tak tahulah, tak ingat lah, tak pastilah. Tapi saya dengar, saya dengar ustaz tu famous. Kan? Akhirnya alasan dia macam tu je lah. Maknanya sekadar itu saja. Tapi kalau orang menuntut ilmu lain, dia akan sampaikan. Dia akan kata penuh fakta. Kan? Dia berpoint. Dia akan sebutlah, memang ustaz dia sampaikan. Tapi dia akan bagi tahu, ni nombor hadis ke, yang ni rujukan dia, ni kalam ulama'nya ke, ni kisah dia ke. So dia akan ada fakta tambahan, huraian tu. So itulah kualiti ilmu. Dia bukan sekadar menggunakan alasan, saya dengar, saya sampai. Macam tu je kan. Jadi takut-takut dengar yang salah. Dengar yang mungkin info yang tak betul. Contohlah. Bukan nak salahkan siapa-siapa. Maknanya kita takut benda tu berlaku. Kan, macam tadi lah saya sebut tentang dalam TikTok tu orang share tentang ni kan, bulan Safar tu. Yang mana ada solat mengangkat balak. Jadi macam itulah kalau orang awam. Jadi macam itulah akan berlaku. Dia hanya akan dengar, dia terus percaya, dia terus sampaikan, terus amalkan sendiri. Lepas tu bila orang tanya dengan dia, mana dengar ke apa, dia kata tak tahu, tak pasti. Kadang-kadang golongan macam ni bila tegur pun kadang payah nak dengar. Dia tegur pun dia akan kata, dia solat je pun, apa salah, dia akan pergi ke situ pula. Ini yang payah sikit tu. Sebab apa, dalam kategori yang kita kata awam tadi, yang tak nak betul-betul belajar, tak nak meningkatkan ilmu, semangat dalam beragama, kan akhirnya hanya mengikut hawa nafsu. Itu yang bahaya. Tapi kalau orang menuntut ilmu ni tak, dia mesti akan minimum kualiti dia akan check balik. Betul ke ni? Kan nampak lain je, tak ada rujukan ke apa, kan tak ada kalam ulama ke, kan tak ada penerangan yang jelas. Jadi dia akan double check. Dia mungkin tak tahu tapi dia akan double check, dia akan tanya dengan ustaz-ustaz ke. Kita nak jadi macam tu. Kita nak jadi golongan macam tu. Jangan jadi sekadar golongan yang saya sebutkan tadi. Sebab itu yang ada pada hari ni yang sangat ramai. Kita risau sebab kita semakin ke akhir zaman. Jadi macam saya sebut tadi, banyak berlaku benda-benda yang kejahilan yang akan diangkat. Jadi jangan-jangan kita termasuk dalam golongan tu. Wal-iyazubillah min zalik. Jadi jalan keluar dia, jadilah seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Yang jangan ada sifat taksub, jangan ada dengar-dengar, jangan sebarkan benda yang tak ada fakta, tak ada kepastian. Itu kita kena hati-hati. Yang kita buat macam tu. Jadi akhirnya kita akan tertipu nanti. Jadi biarlah kita ni berpegang teguh dengan apa yang ada dalam Quran, Sunnah, yang dibincangkan, yang disampaikan oleh para alim ulama. Kita mungkin boleh berbeza, tapi jangan sampai kita jadi jahat. Jangan jadi sampai menghina dan sebagainya. Kan? Jadi itu penting pada waktu ni. Jadi jadilah seorang pendakwah yang sentiasa berusaha meningkatkan ilmu.
Kita dah habis belajar apa pun masih lagi kena sambung lagi. Maknanya kena ada lagi dengar majlis ilmu ke, masuk kelas-kelas dan sebagainya. Contohnya tadabbur Quran lah antara saya selalu tekankan kan. Masuklah dalam kelas-kelas tadabbur Quran ke mana-manalah kita ada join ke apa. Jadi dia akan semakin kita memahami Quran. Jadi bila kita baca, kita akan lebih memahami, faham kisah dia. Itu lebih berkesan. Kan? Kalau tak, jadi sekadar mendengar, tak faham pun. Contoh kita baca surah Al-Qiyamah ke. Jadi walaupun kita dengar, walaupun imam tu, qari tu baca dengan begitu, kata begitu sayu kan, begitu mungkin sedih ke apa pun, tapi tak dapat kita faham isi kandungan. Jadi akhirnya walaupun kita dengar berapa kali pun, macam tu je lah sebab kita tak faham. Jadi bila kita faham sikit-sikit lah, ambil poin-poin sikit kan, dapat sikit-sikit ilmu. Jadi at least adalah peningkatan ilmu. Jadi sebab itulah saya sama-sama kita cuba menjadi orang yang lebih berkualiti insya-Allah. Jadi itulah yang ke-18. Kita masuk satu lagi sebagai penutup pada pagi ni. Hadis ke-19, bersabar dalam jalan dakwah. Bersabar dalam jalan dakwah. Kita tengok dulu hadis maksud daripada Khabbab bin Al-Arad. Dia berkata, kami datang kepada Rasulullah yang sedang berbaring, berbantalkan selendangnya di bawah bayang Kaabah. Lalu kami ni mengadu, dia dengan satu kawan-kawan sahabat-sahabatnya, mengadu kepada Nabi, apakah Tuan tidak meminta bantuan dari Allah untuk kami? Apakah Tuan tidak berdoa kemenangan untuk kami? Baginda yang berbaring tadi ringkas bangun, supaya cepat bangun, lalu duduk dengan wajahnya yang merah, lalu bersabda. Merah ni tanda sama ada marah ataupun jadi emosi lah. Sesungguhnya, Nabi sebut, sesungguhnya terdapat lelaki sebelum kamu yang telah ditangkap dan digalikan lubang untuknya. Ditanam dalam tanah, kemudian didatangkan dengan sebilah gergaji. Diletakkan di atas kepalanya dan digergajinya sehingga terpotong dua. Siksaan ini sedikit pun tidak menggugatnya daripada agama. Ada pula yang disikat dengan sikat besi sehingga bercerai daging dan tulangnya, namun siksaan tersebut sedikit pun tidak memalingkannya dari agamanya. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan keagungan agama perkara ini sehingga manusia boleh berjalan antara Sana'a ke Hadramaut tanpa rasa takut kecuali kepada Allah dan serigala terhadap ternakannya. Tetapi kamu tergesa-gesa. Disebut dalam hadis Sunan Abu Daud dan juga Sahih Al-Bukhari. Baik, jadi ibu sekalian, apa yang kita nak faham daripada hadis ni ringkasnya lah, kalau kita tengok ulasan, yang mana seorang sahabat Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu tadi, dia mengadu kepada Nabi lah. Maknanya mereka ni diuji dengan satu ujian. Lalu mereka terus mengadu kat Nabi, tidak ke mendoakan kami, tidak membantu kami ke, tak mendoakan kami kemenangan ke. Jadi kat situlah yang Nabi menjadi emosi sikit lah. Nabi lalu sebutlah cerita yang pernah berlaku kepada orang-orang terdahulu yang lebih dahsyat kan, tapi tidak pun menggugat keimanan mereka. Contoh kita boleh belajar adalah tentang Bilal bin Rabah kan, Yasir, Sumayyah yang didera tu kan. Jadi itu antara kata pengorbanan, ujian yang Allah beri yang kita kata tak dapat kita nak bayang. Macam kalau hari ni di Palestin lah, saudara di Palestin yang masih lagi dideranya kan sampai hari ni kan. Jadi itu kita nampak tergugat pun iman. Lagi didera, lagilah mereka ni disakiti, lagi mereka ingat pada Allah. Itulah dahsyatnya iman mereka tu. Lagi Allah uji, lagilah mereka ni kuat iman. Jadi kadang-kadang kita kat sini lah kan, kita ni kadang bila Allah uji sedikit pun kita dah rasa give up, putus asa kan, sampai mengadu pada Allah, membandingkan kita dengan orang lain, tak bersyukur dengan apa yang Allah beri. Sedangkan kita kena fikirkan kan, orang saudara di Palestin ke, ataupun ada orang lebih dahsyat ujian dia sebenarnya. Jadi itu tanda yang mana Nabi nak terangkan kepada Khabbab tadi. Okay, tengok sikit. Hadis ni menceritakan tentang Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu yang mengadu tentang siksaan yang dihadapinya. Lalu beliau berharap agar baginda Nabi memanjatkan doa kepada Allah agar segera diberikan kemenangan.
Sikap Khabbab radhiyallahu anhu ini ditegur oleh Rasulullah dengan mengingatkan bahawa kaum terdahulu lebih teruk diseksa, namun mereka bersabar atas jalan dakwah ini. Ni kita kena ada. Macam hari ni saya dah sebut tadi yang berlaku di Palestin. Yang kedua, Sayyidina Khabbab adalah antara sahabat Nabi yang sangat teruk diseksa. Ketika di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanyakan tentang seksaan yang dikenakan oleh Quraisy terhadap Bilal. Lalu Khabbab berkata, kata Khabbab, wahai Amirul Mukminin, perhatikan belakang aku. Umar berkata, aku tidak pernah melihat kesan seksaan seperti hari ini. Lalu Khabbab menceritakan, Quraisy telah menghidupkan api, lalu dilumurkan di belakang badanku, tidak ada yang memadamkan api itu, melainkan lemak-lemakku yang mencair. Bayangkan ibu sekalian, ujian yang Khabbab ni hadapi. Jadi macam ni pun, bila Khabbab dia mengadu, kalau kita pun, saya kira kalau kita kena sedikit ujian pun kita dah mengadu dah kan. Kita dah rasa lemah, rasa tak kuat dah. Padahal baru sikit. Dalam kehidupan kita lah, kadang-kadang menghadapi macam-macam ujian kan. Orang yang belajar mungkin ujian yang dia hadapi dalam belajarnya. Orang yang mungkin baru berkahwin, ujian perkahwinannya. Orang yang mungkin baru melahirkan anak, anak yang datang dalam bentuk mengujinya. Macam-macam lah, pekerjaan ke kan, rumah ke, kenderaan ke. Jadi kadang-kadang benda yang berlaku dalam kehidupan kita yang secara rutin pun, bila Allah uji sedikit pun kita dah rasa down, rasa tak bersemangat, kan, rasa stres ke, kan, depression ke. Tapi bayangkan sahabatnya kan, mereka ni diuji dengan tentang agama. Kita ni diuji dengan dunia kita je. Itu pun dah rasa down lah. Kan, macam sahabat, saudara di Palestin kita ni, yang mana diuji dengan tentang agama. Kan, jadi mereka masih lagi kuat. Jadi Khabbab radhiyallahu anhu ni bila sampai satu waktu, dia mengadu pada Nabi lah. Minta supaya Allah menangkan, maknanya Allah selamatkan dia daripada kena siksaan tadi kan. Dia lepas diseksa baru Khabbab ni mengadu. Begitupun Nabi masih menyebutkan, Nabi masih membandingkan dengan orang-orang terdahulu, kaum terdahulu yang lebih dahsyat pengorbanan dia. Jadi bayangkan kalau kita lah pada hari ini dengan ujian yang dunia kita yang sebenarnya simple-simple lah berbanding dengan mereka ni. Kan, lagilah orang kata tidak layak dibandingkan pun. Jadi apa je pengorbanan kita sebenarnya untuk agama kita. Kan, kalau sekadar kita nak menyampaikan pun kan, kita rasa malas, susah. Tapi ceritalah kadang-kadang sekadar kita nak pergi solat berjemaah pun jadi malas, tak ada masa lah. Kan, kita nak join program-program agama pun tak ada masa kan. Hanya fokus tentang dunia sahaja. 5 hari dah kerja dah pagi petang, balik pun malam. Lepas tu dah rehat, dah terletih kat rumah, lah melayani anak-anak semua. Lepas tu Sabtu Ahad pergi bercuti kan, ke sana sini. Tak apa, tak salah, tapi bila masa kita nak mengkhususkan untuk agama kita, bila kita nak belajarnya, bila kita nak sampaikan berdakwahnya. Sebab tugas dakwah ni bukan hanya kepada pendakwah. Maknanya kita kena ingat, kita adalah pendakwah. Itu semua adalah khalifah. Kan? Jadi nak banding dengan para sahabat yang menghadapi ujian ni sangatlah jauh, tak layak pun nak dibandingkan. Cuma persoalan dia, bila kita nak berubah, kan? Bila kita nak memberikan masa untuk agama kita, nak belajar, nak menyampaikan. Kan? Kalau kita tak menyusun benda tu, tak akan berlaku. Kalau kita dah dewasa ni kan, kita dah ada isteri, anak-anak. Jadi bila kita sendiri tidak disiplinkan diri, nak menyusun masa kan, untuk kita belajarnya. Sebab kalau kadang kita terlalu fokus untuk bekerja sahaja. Kan? Lepas tu cuti 2 hari kita bagi alasan, letih lah, penat, stres. 5 hari bekerja. Nak bercuti lah kan. Akhirnya tak ada masa pun, dalam seminggu tu, tak ada masa pun untuk kita menggunakan sedikit untuk kita belajar, untuk kita menyampaikan. Tak ada. Jadi itu yang kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita. Betul lah, akhirnya ilmu kita tu di tahap yang sama je. Kadang-kadang jadi kurang pula. Contohnya orang yang hafal Quran,
tak ada masa nak mengulang langsung, sedikit pun tak ada. Kan akhirnya dia terlalu syok dengan dunia. Lalu apa yang dia hafal tu pun sebenarnya kadang-kadang boleh terlupa terus. Kadang dia ulang balik pun sampai tak boleh nak sambung dah. Macam tu sekali. Itu antara ujian lah kan. Tapi yang penting kita kena lalui ujian tu. Kena jadikan ujian tu sebagai kelebihan. Jadi kita kena cari jalan penyelesaian. Itulah. Jadi kita kena disiplinkan diri. Kena ingat dalam berdakwah memang akan ada ujian yang berbeza. Yang penting bagaimana kita melalui ujian tu. Bayangkan Khabbab diseksa sehingga cair lemaknya, dibakar api itu pun masih dididik oleh Rasulullah agar bersabar. Dibandingkan tadi kan dengan orang yang terdahulu kan. Fasa permulaan dakwah adalah fasa yang paling mencabar. Dalam menerap idea perubahan yang baharu, setiap pendakwah mestilah bersabar dalam menyampaikan mesej dakwahnya. Ya? Dan yang keempat, yang terakhir, tekanan fasa awal dakwah pada hari ini lebih menjurus ke arah cabaran pemikiran dan ideologi. Para pendakwah harus tabah menghadapi cabaran, memahamkan masyarakat akan kerosakan arus pemikiran baharu yang meninggalkan Muslim dari akidah mereka. Muslim yang berpegang dengan Quran dan Sunnah pula disifatkan kolot, tidak maju, malah tak sesuai dengan dunia moden. Saya kira benda ni kita boleh kaitkan sikitlah dengan isu semasa yang berlaku ni, iaitu yang baru-baru ni jadi viral lah kan, tentang seorang anak muda tu yang mana dia buat satu rancangan. Dia dah biasa buat rancangan-rancangan lah, konten-konten yang bercampur-campur sikit lah. Adalah kata baik dan ada yang buruk juga, kurang baik pun ada. Yang terbaru ni yang ada seorang wanita berpurdahnya kan, kemudian diberikan komen kononnya nak berkenalan lah dalam video tu, bercampur dalam satu tempat tu, lelaki perempuan ramai-ramai kan. Jadi itu antara contoh kata apa, benda yang menjadi cabaran kita lah, satu cerminan yang agak kurang baik apabila ialah wanita yang berpurdah pula tu kan, kemudian duduk dekat-dekat juga dengan saudara apa yang lelaki tadi tu. Lalu diberikan komen-komen lah yang mengatakan nak berkenalan lah apa semua. Lepas tu itu sangat mengundang fitnah. Sebab satu, pemakaian dia tu di tempat yang tak berapa nak sesuai kan. Jadi benda macam ni yang menjadi satu ikutan sebab dia ialah orang muda kan, anak muda. Dan sebenarnya ramai lagi lah yang kata buat konten-konten yang pelik-pelik sikit lah, bercampur-campur lelaki perempuan dengan alasan kami tak berdua-duaan, kami ramai-ramai kan. Jadi macam-macam lah alasan manusia ni, biasalah. Jadi banyak lagi sebenarnya yang berlaku yang datang daripada influencer yang contoh macam tadi lah, yang kadang-kadang dia merosakkan pemikiran. Kadang-kadang kata apa, dia punya idea-idea yang macam best mengikut nafsu lah. Bila kita ikut betul-betul dengan ilmu agama, kita akan tahu benda ni salah, benda ni membawa fitnah. Contoh dulu yang ada isu speed dating kan, yang berkenalan ramai-ramai dalam satu tempat, tapi tak adalah dia terus kepada benda yang haram, tapi dia mengundang fitnah lah, mengundang fitnah. Dan bila tengok rata-rata bila komen tentang isu tu pun yang backup pemikiran macam tu, backup dengan benda tu, dan mengatakan apa salahnya kita bukannya berdua-duaan, buat ramai-ramai, kita nak berkenalan dulu. Dia berkenalan tu memang kena ada, ta'aruf tu kena ada, tapi cara dan adab dia kena ada juga, kena ikut juga kan. Jadi itulah contoh-contoh cabaran kita lah pada hari ni, yang mana kita kena lalui. Kalau cabaran umat yang terdahulu, maknanya sahabat-sahabat semua ni, mereka lebih kepada cabaran fizikal kan, cabaran yang berlaku tu. Yang kita pada hari ni lebih kepada cabaran pemikiran, ideologi yang kadang-kadang bercampur bau lah, yang kita akan terikut-ikut dengan barat dan sebagainya. Mudah-mudahan sekalian kita sama-sama ambil faedah. Yang penting jangan pernah berputus asa, sentiasa kita kena tahu isu semasa dan kita kena fikirkan, kalau baik itu kita ambil, yang buruk tu kena ditegur. Yang paling penting kita kena jaga orang yang terdekat. Itu paling penting, dan kita sentiasa bersedialah menghadapi apa jua jenis cabaran yang datang dalam dakwah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan kita sama-sama juga sentiasa kata apa, berusaha meningkatkan kualiti sebagai seorang pendakwah yang mencapai redha Allah.
Mudah-mudahan insya-Allah wallahu taala alam, saya serah kepada Opah Sabariah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Banyak perkara yang kita telah dengar hari ini ya puan-puan. Antara yang paling menarik itulah bagaimana adanya mandi safar dan juga sunat safar. Mudah-mudahan catat ya buah tulisan merah. Nanti tengok TikTok ya, lupa kalau tak tulis dalam merah. Lupa pergi pula mandi safar dengan buat sunat safar. Kadang-kadang gitulah kita, ataupun pengaruhan orang-orang muda. Dan pengaruh TikTok. Sebab itu tak payahlah tu kita tengok TikTok ya Ustaz, dengar ceramah dekat Spark ni macam-macam Ustaz ada cerita. Kongsi ilmu yang sangat bagus-bagus. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih stay tune ya. Stay tune, stay kekal dalam link yang sama daripada 132 tadi. Apa sangat gembira, kini 156 orang. Dan di peringkat awal pun kita ada 170 orang lebih. Alhamdulillah, kita akan ada kuliah duha yang ketiga pada pagi ini. Juga menarik, iaitu mudahnya tajwid Al-Quran oleh ayahanda tajwid lah Ustaz Azamuddin ya. Baik Ustaz, untuk tidak melengahkan masa, mohon Ustaz tutupkan dulu majlis kita. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Jumpa lagi insya-Allah yang kita bersama pada minggu depan. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.